Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, untuk hari ni kita akan masuk tajuk yang terakhir dalam bab 7. Actually kamu dah buat sebenarnya kamu dah buat latihan ni masa hari Isnin hari tu. Okay, masa hari Isnin kamu dah buat sebenarnya tajuk sistem koordinat kartes ni secara tak langsung. Okay, dalam bab 7, okay, apa yang kita belajar sebelum ni ialah mencari apa? Apa yang kita belajar? Ada dua perkara yang awal kita belajar. Apa dia? Iaitu mencari apa kelas? Tidak tahu lah. Mencari titik tengah dan juga mencari satu lagi apa? Mencari jarak. Okey. Dalam bab 7 ada dua perkara sahaja yang kamu belajar iaitu mencari jarak dan mencari titik tengah. Okey. So untuk hari ni tajuk 7.3 ni sebenarnya dia combine lah. Combine dua-dua tajuk yang sebelumnya. Okey. Dia apply untuk tajuk sistem koordinat kartes ni. Okey. So kalau kita lihat dalam koordinat kita ada mencari jarak iaitu apa rumus jarak. Okey, sebenarnya rumus jarak ni kita boleh apply teorem Pythagoras. Dia sebenarnya sama tetapi untuk jarak sebenarnya dia ada rumus dia dengan tulisan dia sendirilah. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, itu ialah formula jarak dan juga formula titik tengah. Okey, iaitu X1 tambah X2 kuasa 2 kuasa 2 pula. X1 tambah X2 per 2 Y1 tambah Y2 per 2. Okay. So, jarak is jarak lah. Okay. Ingat jarak tidak ada jawapan yang negatif. Okay. Titik tengah adalah koordinat. So, jawapan kamu kalau dia kata cari koordinat titik tengah, maksudnya kamu kena masukkan jawapan jalan kira yang atas-atas mesti ada dalam kurungan. Sebab dia ialah dia ialah koordinat. Okay. Jarak dia bagilah jarak berapa unit. Okay, kita tak panggil cm ke apa ke sebab dia ialah koordinat kartes. So, dia pakai berapa unit lah. Dia guna unitnya ialah 5 unit, 4 unit macam tu. Okay, sebab dia dalam sistem koordinat kartes. Okay, so ini ialah tentang koordinat. Dua benda ni kita akan gunakan untuk menjawab contoh-contoh soalan yang saya berilah. Okay, sebenarnya contoh soalan ni semua ada dalam buku teks. Okay, so kalau kamu lihat di buku teks, okay, contoh 14. Okay, Raja menunjukkan sebuah segi empat selari. Okay, bila saya kata koordinat tak semestinya dia tentang jarak satu titik sahaja. Dia mungkin boleh jadi satu bentuk. Okey, sebab dia adalah mungkin sambungan titik-titik. Kamu boleh cari perimeter dia, kamu boleh cari luas dia, macam-macam lah daripada jarak dan titik tengah tu kamu boleh cari pelbagai benda. Okey, yang kita dah belajar. Okey, contoh dalam soalan ni, Rajah menunjukkan sebuah segi empat selari. Okey, bila dia kata segi empat selari, kamu kena tahu apa ciri-ciri segi empat selari. Okey. So dalam sini segi empat selari salah satu ciri dia ialah sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Okey. So bila dia sebut tentang segi empat selari, kamu kena imagine bentuk segi empat selari macam mana, apa ciri-ciri dia. Kalau dia sebut segi tiga, kamu kena tahu apa ciri-ciri dia. Okey. So dekat sini dia beri soalannya, diberi jarak di antara titik A dengan titik B ialah 5 unit. Maksudnya jarak dari A ke B ialah 5 unit. Okay. Biasanya kalau orang jawab matematik, dia akan, kalau diberi rajah, dia akan conteng pada rajah tu.
Okay. Kalau kamu tinggal kosong aja memang kamu akan nampak kosong je lah. Kamu tak ada maklumat. So maklumat yang kamu dapat, kamu transferkan. So kalau dia kata jarak. So jarak tu mana? Jarak tu yang inilah. Jarak. Okay. Jarak dia. Dari A nak pergi ke B 5 unit. Okay. Kemudian dia kata hitung koordinat A. Macam mana pula kita nak hitung koordinat A? Kita cuma ada jarak. Okay, so kita dah belajar sebelum ni dalam tajuk jarak. Okay, beberapa minggu lepas kita dah belajar tajuk jarak. So nak mencari jarak suatu titik kalau dia berada pada paksi, contohnya dekat sini paksi Y-nya sama, maka koordinat X dia berbeza. So nak cari jarak mestilah nilai yang besar, koordinat yang besar tolakkan dengan koordinat yang kecil. Okay. So dekat sini penyelesaian dia, kalau dia kata jarak AB 5 unit, maka nak cari koordinat X ialah 11 tolak 5. Ini sebenarnya saya dah permudahkan. Sepatutnya pada awalnya kita buat beginilah, nak kira jarak. Jarak ialah nilai yang koordinat yang besar tolakkan dengan koordinat yang kecil. Okay, so dekat sini 5 sama dengan 11 tolak X1. Okay. Okay, kalau kamu, mana saya tahu 11 ni yang besar? Sebab dia duduk di sebelah kanan. Okay. 11 ni, kenapa saya cakap 11 ni besar? Sebab 11 ialah nilai yang di sebelah kanan. Nilai yang di sebelah kanan lebih besar daripada nilai yang di sebelah kiri. Okay, sebab tu yang 11 tolakkan dengan yang A ni. Okay, koordinat A. So kamu akan dapatlah, dia actually 5 sama dengan 11 tolak X. Bila kita dah pindahkan X tu, kita akan buat 11 tolak 5. Okay, kita dapatlah koordinat X nya ialah 6. Dekat sini koordinat X dia ialah 6. Okay, koordinat di sini ialah 11. Okay. Apakah koordinat Y dia dekat sini, dekat A? Apa koordinat Y dia? Koordinat Y-nya ialah 6. Sama dengan B. So, kita akan dapat koordinat A ialah 6, 6. Okey, koordinat A ialah 6, 6. Okey, kemudian kita dah tahu koordinat A, kita tulislah dekat sini 6, 6. Okey, kemudian kita nak cari apa? Titik tengah bagi garis lurus AC. Titik tengah bagi garis lurus AC. Okey, kita dah ada titik koordinat A. Masalahnya kita tak ada koordinat C. Jadi macam mana kita nak cari koordinat C? Okay, nak cari titik tengah, kita kena ada koordinat A dan koordinat C. Okay, so kita tak ada koordinat C, maka kita carilah koordinat C. Okay, so jarak CD 5 unit. Kenapa saya kata jarak CD 5 unit? Sebab kita dah buat, saya dah bagi tahu awal tadi, segi 4 selari, dua sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Panjang. So kalau AB 5 unit, CD pun 5 unit. Okay. Kalau saya jawab matematik, mesti saya akan tulis semua dekat gambar. Maklumat yang saya ada, saya akan tulis pada gambar. Jadi saya akan faham apa yang saya nak cari. Okay. So saya nak tanya kamu, apakah koordinat D? Kamu boleh nampak kan koordinat saya punya titik D? So apakah koordinat D saya? 1, 2. Okey, bagus. Koordinat D saya adalah 1, 2. Okey. So, apakah koordinat C saya? So, nak cari koordinat C, kamu tahu C jaraknya 5 unit daripada D. Okey. So, kalau nak cari koordinat X untuk C, kamu just tambah. Okey. Sebab dia bergerak ke kanan kan. Kalau kamu nak bergerak ke kanan sebanyak 5 unit, kamu berada di titik 1, tambahlah 5 unit ke kanan. Okay, so kamu akan dapat koordinat X ialah 6. Asal dia sebenarnya daripada sini juga.
Okay, asalnya daripada sini juga. Okay, kalau buat pengiraan macam ni lah. Kamu kena masukkan jarak sama dengan yang besar tolak yang kecil. Okay, so koordinat Y dia kekal di 2 sebab dia sebaris. Okay, maka koordinat C ialah 6, 2. Okay, so kamu dah dapat koordinat C. Nak cari titik tengah, gunakan sahaja rumus. Seperti biasa, saya mesti akan suruh kamu tulis rumus di atas kali. Sebab apa? Sebab senang kamu nak refer. Okay, tak perlu kamu selak muka surat depan, kejap-kejap selak muka surat depan. Kamu ambil rumus yang ada di muka surat depan tu, pindahkan. Kenapa saya sebut muka surat depan? Sebab biasanya dalam soalan, okay, untuk yang form 2 ni sebab dia banyak rumus kan, banyak sangat rumus. Biasanya dalam soalan dia bagi satu senarai rumus. Dia bagi rumus mengira apa sebelum ni, isi padu apa semualah. Okay, yang ini titik tengah dengan jarak pun diberilah biasanya. Okay, so kamu tak perlu hafal sebenarnya. Okay, kamu just guna sahaja. So kamu dah tahu kamu nak cari titik tengah. So ambil rumus titik tengah, tulis balik. Okay, kemudian masukkan nilai. Okay, kat sini kamu dah ada 6, 2. Okay, so saya suka kamu labelkanlah X1, sini Y1, A. Untuk C, X2, Y2. Okay, kemudian kamu masukkanlah di tempat dia supaya kamu tahulah apa yang kamu nak kira sebenarnya. Okay, label tu supaya kamu tahu dekat mana kamu nak masukkan nilai dia. Kalau X1 masuklah 6 tambah dengan X2, 6. Bahagi 2. Y1, 6. Okay, kalau kamu lihat sini Y1-nya ialah 6. Tambah Y2-nya 2. Sini. Okay, Y2-nya 2. So kamu tahulah sebenarnya macam mana kamu nak gunakan rumus tu. Okay. So bahagi 2. So kamu akan dapatlah titik tengah AC ialah 6, 4. Okay. Ada soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada saya teruskan. Okay, ini ialah contoh yang pertama. Dan ini ialah contoh yang terakhir. Okay, untuk sistem koordinat Cartesian. Okay. So kalau kita lihat pada soalan, raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga sama kaki dengan tinggi segitiga 4 unit. Jadi, langkah pertama, apa yang kamu nak buat kalau dapat soalan ni, ayat ini? Segitiga sama kaki. Apa yang kamu nak buat? Dia bagi gambar ni. Apa maklumat dari sini yang kamu nak transferkan pada raja? Macam mana kamu buat pengiraan? Biasanya kalau ada ni segitiga sama kaki, apa yang kamu akan buat? Sisi dia sama. Okay. So kalau sisi dia sama, okay, kamu tak boleh cakap sisi dia sama. Kamu kena cakap dua sisi dia sama. Okay, dua kakinya yang sama. So mana kakinya yang sama? Inilah. Okay, kamu tandakan. Betul tak? Okay, supaya bila kamu nak buat pengiraan nanti, kamu tahulah kamu punya panjang AC dengan panjang AB adalah sama. Okay. So, kemudian dia kata tinggi segitiga ialah 4. Yang mana satu tinggi segitiga? AC, AB? AC, AB ke tinggi dia? Bukan. Bukan. So, tinggi segitiga yang mana, Asia? Kat tengah-tengah tu. Okay, bagus. Tinggi segitiga mestilah dari puncak ke tapak. Okay, tegak. Tinggi dia mesti dari puncak ke tapak, tegak ke bawah, tinggi. Okay, ini ialah tinggi. Tak kira lah apa bentuk pun tinggi mesti tegak.
Okay, so kamu transferkan dekat sini ialah 4 unit. Okay, jarak dia 4. Okay, kalau dia sebut tinggi 4, kalau sebenarnya dalam koordinat ini ialah jarak dia. Okay, jarak dia 4 unit. Okay, so kita lihat dekat sini, hitung koordinat C. So kalau koordinat C, kalau dia ada dekat sini, kaki sama. Dekat sini maksudnya ini adalah paksi apa? Paksi apa? Ini ialah paksi apa Asia? Paksi Y. Okay, ini memang paksi Y. So, kalau dia kata ini ialah segitiga sama kaki, sebenarnya tinggi dia ni kalau kamu lipat, dia sama kan, kiri kanan. So, sebenarnya dia ialah paksi C apa? Paksi simetri. Paksi C apa? Paksi simetri. Okay, good. Okay, so paksi Y dia sebenarnya ialah paksi simetri. Okay, paksi Y ialah paksi simetri. Di mana jarak dari tengah ni ke B dengan dari tengah ke C adalah sama. So, saya nak tanya, jarak dari tengah ke B ni berapa? Berapa unit jarak dari tengah ke B? 2 unit. Okay, thank you respon. Okay, so jarak dari tengah ke B ialah 2 unit dekat sini. Okay, so ke kiri juga adalah 2 unit. Kalau di sini ke kanan positif 2, ke kiri kita akan letak negatif 2. Okay, negatif 2. Dan dia punya paksi Y, dia berada pada satu garisan yang sama. Okay, so paksi Y dia koordinatnya ialah 1. Okay, so sebenarnya kita analyse lah soalan tu. Dia bagi gambar tu macam tu je. Okay, so kamu kena tahulah. Okay, kena tahu apa dia punya maklumat yang dia bagi. Okay, so dah dapat itu sebenarnya kita boleh dah tahu koordinat C iaitu negatif 2, 1. Okay, negatif 2, 1. Okay, so ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan. So, soalan yang kedua, dia kata hitung koordinat A. Okey. Kalau dengan maklumat yang dia bagi, okey, A berada di puncak sana. Okey. Daripada paksi Y 1, dia naik ke atas 4. So, apakah nilai dekat sini? Dekat yang saya tanda merah ni, dekat A. Nampak tak ni? Saya tanda ni. Okay. Kita ada pada tapak dia 1, tinggi dia 4. Jadi apakah nilai pada A tu, pada paksi Y? 5. Bagus. 5 lah. Okay. Kenapa 5? Sebab jarak tegak dia ialah 4. So 1 tambah 4, 5. Okay. So kita dah tahu paksi koordinat Y dia ialah 5. Koordinat X dia? Okay. Memandangkan titik A ni tidak bergerak ke kiri atau ke kanan, dia berada tetap pada paksi Y, maka koordinat X dia ialah kosong. Yes, kosong. So, koordinat X dia bila dia tak bergerak ke kiri ke kanan, maksudnya koordinat X dia ialah kosong sebab dia berada di tengah-tengah. So, koordinat A dia ialah 0, 5. Okay, so bila kamu tak lukis pada soalan, okay, pada gambar tu, kamu tak boleh, kadang-kadang kamu tak boleh nampak. Okay, kamu kena conteng-conteng sikit baru dapat idea. Biasa macam tu lah. Okay, so kita dah ada koordinat A 05. So kita tulis pada gambar 05, sifar 5. Okay, so koordinat tengah. Okay, bagi garis lurus AB. So kamu dah ada koordinat A, dah ada koordinat B. Okay, agak-agak apa yang saya akan suruh kamu buat? Tulis rumus. Tulis rumus. Okay. Sebelum tu, saya akan minta kamu label dulu sebab dia titik tengah kan. Dekat titik tengah dia ada X1, Y1. Sini X2, Y2. Label lah dulu. Okay, label. Kemudian
kalau dia kata koordinat titik tengah, tulis rumus di atas sekali. Okay, berpandukan rumus, kamu masukkan nilai X1 ialah sifar tambah X2 ialah 2. Sifar tambah 2 bagi 2. Kemudian Y1 tambah Y2 iaitu 5 tambah 1 bahagi 2. Kamu akan dapat titik tengah 1, 3. Okay. Kemudian dah sudah. Okay, pastikan kalau lihat saya punya jalan kira, mesti ada kurungan. Okay, mesti ada kurungan. Okay, kemudian kamu akan dapat titik tengah AB 1, 3. Okay. Lepas tu untuk kira jarak AC. Okay, kamu dah ada titik A, dah ada titik C. So, masukkan tulis rumus dia, jarak. Okay, C tu kamu dah tahu koordinat dia. Ish. Tak boleh main. Okay, C, kamu dah tahu jarak dia. Okay, so C. So, di sini ialah negatif 2, 1. Okay, negatif 2, 1. Okay, so kamu label lah. Kalau A tadi X1, Y1, C ialah X2, Y2. Okay, so masukkan saja dalam rumus. Okay, masuk macam biasa dan kira. Okay, yang ini saya buat step by step lah. Okay, kosong tolak negatif 2. Kamu akan dapat 2 positif. Okay, kemudian kuasa 2. 4 tambah 16. Okay, dapat punca 20. Okay, so kamu akan dapat punca 20 ialah 4.472. Okay, untuk perpuluhan, saya tak galakkan kamu tulis satu tempat perpuluhan sahaja. Okay, untuk perpuluhan, bila jawapan dalam perpuluhan, saya tak galakkan kamu tulis satu tempat perpuluhan. Biasanya kita beri 2 tempat perpuluhan lah lebih baik. Okay, kalau satu tempat perpuluhan dekat sini, okay, 4.472. Kalau saya minta satu tempat perpuluhan, apa jawapan yang kamu akan bagi? 4.5. Yang mana satu tu? Mesti akan ada dua jawapan. Satu 4.4, satu 4.5. So, jawapan yang sebenar dia ialah 4.5. Okey? Bila kamu nak jawab, bila melibatkan perpuluhan yang titik perpuluhan yang banyak, kamu mesti bundarkan dia. Okey, bundarkan, lihat nombor di belakang lah. Okey? Kalau 2 tempat perpuluhan, apakah jawapan dia ni? Saya nak jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. So, apakah jawapan dia? 4.47. Okey, betul. Okey, so kalau 2 tempat perpuluhan, kamu akan bagi 4.47. Okey, so dalam pengiraan biasa orang tak minta satu tempat perpuluhan lah, biasa 2. Okey, kamu mesti beri 2 atau 3 tempat perpuluhan. Okey, sebab dia lebih accurate, lebih tepat. Okey, so untuk hari ni, 2 sahaja contoh yang saya beri. Okay, sebenarnya daripada sini juga saya sebenarnya sebab daripada soalan yang saya bagi ni kan, sebenarnya saya boleh tanya kamu, apakah perimeter, okay, ni soalan tambahan. Apakah perimeter bagi rajah ini? Kalau saya tanya apakah perimeter bagi rajah ini? Macam mana kamu nak kira? Jadi saya nak kira kalau perimeter rajah. So, kalau nak kira perimeter rajah, so kita dah ada garisan AC tadi. Okay, garisan AC kita dah ada 4.472. Okay, garisan AB, berapakah jarak dia, panjangnya? Sama. Sama, betul. Okay, sebab dia sama kaki kan. So, dia punya ni ialah 4.472. Jadi, berapakah jarak BC?
Berapa jarak bisi? 4. 4, betul. Okay. So sebenarnya dalam soalan ni saya boleh tambah. Kirakan perimeter rajah. Okay. Jadi tak semestinya saya tanya jarak dengan titik tengah saja. Saya boleh cari perimeter rajah. Okay. Ataupun saya boleh cari kirakan luas bagi segitiga ni. So kita dah ada jarak tapak, kita dah ada tinggi, kita boleh cari luas. Okay. Ingat matematik soalan dia meluas. Okay, sebab kamu dah belajar perimeter, kamu dah belajar luas. So dia boleh gabungkan semua soalan tu. Okay, so hari ni ada 2 contoh sahaja. Okay, untuk latihan ada 4 soalan. Okay, kalau kamu tak faham boleh tanyalah, ada 4 soalan kat sini. Okay, kalau kamu tak faham boleh tanya. Okay, so untuk hari